Hai, salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Afizia Zaman. Dan susulan perjanjian kerajaan bersama dengan COVAX dan Pfizer dan BioNTech ini mencetuskan persoalan banyak yang ingin tahu tentang bekalan vaksin COVID-19 ini dan banyak persoalan tentang keberkesanan dan keselamatan dan juga tentang kos. Dan antaranya termasuk juga daripada ahli parlimen mempersoalkan bagaimana vaksin dihasilkan dengan begitu cepat. Apakah ia selamat dan adakah kos yang melebihi perbelanjaan ini yang telah pun diperuntukkan kerajaan. Dan kekeliruan dan juga salah faham tentang vaksin boleh menjurus kepada rasa takut, bimbang. Jadi pada pagi ini kita ingin bersama-sama memahami segala yang perlu diketahui tentang vaksin COVID-19 sekaligus dapat atasi beberapa mitos. Untuk itu kita bersama dengan dua tetamu istimewa kita iaitu Dr. Liao Chua Yi, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Sains Farmasi Universiti Sains Malaysia dan Wan Nadiah Wan Yaakob, CEO kumpulan TMC Life Science. Assalamualaikum, selamat pagi kepada kedua-duanya. Selamat pagi. Ya, baik, kalau kita boleh mulakan dengan Nadia, kita nak lihat juga laporan Ipsos semalam mendedahkan 86% rakyat Malaysia percaya vaksin perlu diwajibkan. Kalau kita boleh lihat juga paparan pada skrin anda, laporan Ipsos semalam tentang keyakinan terhadap vaksin ini yang agak tinggi. Dalam pandangan Nadia sendiri, adakah vaksin COVID-19 perlu diwajibkan? Bagaimana untuk mengimbangi aspek etika di sini untuk memberi pilihan tetapi dalam masa yang sama perlu memastikan dengan program vaksinasi ini imuniti kelompok ataupun herd immunity ini dapat dicapai. Jadi kita lihat di negara-negara lain di seluruh dunia ya sekarang telah mula memberikan vaksin COVID ini kepada rakyat mereka bermula dengan di UK semalam. Jadi kita lihat bahawa vaksin ini kerana stok vaksin ini tidak mencukupi ya. Jadi setiap negara perlu mengadakan polisi untuk mengadakan priority access kepada kumpulan-kumpulan yang lebih memerlukan, iaitu kumpulan mungkin yang dari umur yang lebih lanjut, risiko mereka untuk mendapat COVID dan side effect itu sangat tinggi dan juga untuk frontliner. Jadi saya rasa program imunisasi jagat di Malaysia yang telah dilaksanakan untuk beberapa dekad ini telah membiasakan rakyat Malaysia kepada keperluan mendapatkan vaksin. Jadi saya rasa itu menyebabkan mungkin rakyat Malaysia lebih percaya kepada vaksin berbanding dengan negara-negara lain dan saya juga menyokong polisi kerajaan untuk mewajibkan vaksin COVID ini kepada golongan yang harus mengambilnya kerana kita tahu vaksin ini hanya research tu hanya untuk kelompok adult sahaja, jadi untuk kanak-kanak belum ada lagi vaksin walaupun mereka sedang melakukan research untuk menjawab sama ada golongan wanita mengandung ataupun kanak-kanak boleh mengambil vaksin COVID ini. Dalam masa-masa ini, Nadia, kita nak juga melihat kepada vaksin COVID-19 dalam masa 8 hingga 9 bulan saja ia dihasilkan. Tidakkah itu akan menimbulkan kebimbangan mengenai tahap keberkesanannya walaupun data-data telah pun didedahkan oleh syarikat-syarikat farmaseutical dan sebagainya, sudah pasti akan ada yang skeptikal berkenaan dengan vaksin COVID-19 yang dihasilkan begitu cepat kerana vaksin-vaksin sebelum ini menyebabkan beberapa penyakit dan juga virus mengambil masa yang agak lama untuk menghasilkan, tetapi COVID-19 ini dihasilkan dengan begitu cepat. Adakah lebih ramai orang akan mempertikaikan data-data yang dikeluarkan berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini, Nadia, rasakan? Memangnya biasanya proses untuk mengeluarkan vaksin ini mengambil masa yang lama, tetapi ada beberapa keadaan yang unik ya semasa COVID ini. Satu, kerajaan Amerika Syarikat mengadakan projek Warp Speed, iaitu projek untuk mempercepatkan proses penghasilan vaksin ini di mana proses mendapat kelulusan dari pihak-pihak tertentu seperti FDA dipercepatkan dan juga banyak wang taxpayer money di Amerika Syarikat dibelanjakan untuk menghasilkan vaksin ini. Jadi kita lihat syarikat seperti Moderna ya menerima funding dalam lebih kurang 1 bilion kalau tak silap daripada kerajaan Amerika Syarikat untuk menghasilkan vaksin ini. Jadi kita lihat apabila kita mendapat
dana yang mencukupi serta proses mendapat kelulusan tu dipercepatkan kerana kita melakukan proses dengan kita lakukan parallel processing lah kapasiti untuk mengeluarkan vaksin tu sudah dibangunkan walaupun vaksin itu belum lagi diluluskan. Jadi apabila kelulusan itu dapat terus mereka dapat mengeluarkan vaksin itu secepat yang mungkin. Jadi dengan melakukan parallel proses ini dengan dana yang mencukupi serta sokongan daripada pihak kerajaan kita dapat mempercepatkan proses pengeluaran vaksin ini dan juga vaksin coronavirus ini juga menggunakan platform yang sama untuk vaksin-vaksin yang dihasilkan untuk penyakit-penyakit lain seperti influenza. Jadi mereka telah mengambil research yang dilakukan untuk vaksin penyakit yang lain yang mereka sedang membuat research dan kemudian menukarkannya untuk fokus kepada vaksin COVID sahaja. Jadi itu juga telah memendekkan sedikit masa yang diambil untuk mengeluarkan vaksin tersebut. Baik, Dr. Liaw, kita nak memahami vaksin COVID-19 ini secara lebih teknikal, lebih mendalam dan lebih saintifik. Kalau boleh Dr. Liaw rumuskan dan memudahkan pemahaman vaksin ini kepada penonton kita. Apa yang kita tahu setakat ini, contohnya kita boleh mulakan dengan vaksin mRNA ini. Bagaimana ia berfungsi? Apa yang kita tahu, tiada virus yang hidup. Jadi ini satu aspek yang orang takut sikit apabila disuntik dengan virus yang hidup, dikhawatiri akan dijangkiti. Itu salah satu dapatan daripada kajian tinjauan di Amerika Syarikat. 50% saja yang yakin dengan vaksin COVID-19 ini kerana mereka takut akan dijangkiti virus itu sendiri dengan vaksin. Penjelasan daripada Dr. Liaw. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada para penonton. Ya, bangga kepada soalan yang disoalkan masa ini, Puan. Saya ingin tanya, ingin jelaskan bahawa vaksin ini dia dalam era ini dia boleh muncul dalam berapa platform yang berlainan atau bentuk berlainan. So mRNA ini walaupun dikenali sebagai salah satu vaksin yang mungkin jarang orang dengar ni sebab tak ada orang pakai lagi sebelum ni kan. Tapi ini tidak dapat dinafikan memang vaksin ini ada keberkesanannya berbandingkan dengan yang lain. Sebab mRNA vaksin mula-mula dia telah dia sudah mulai dekat Amerika Syarikat mulai tahun 90-an. So sampai sekarang kurang dalam 30 tahun. Jadi platformnya dah agak stabil. Tapi apakah perbezaan mRNA vaksin ini berbanding dengan yang lain? Okey, saya boleh katakan sebab vaksin untuk virus, kebanyakan mereka pun disediakan dalam virus yang tradisional, vaksin virus tradisional, mereka mengambil virus yang hidup tapi mematikannya kemudian. Lepas tu membuatkan dia sebagai vaksin. Maksudnya intact virus lah. Tapi berbandingkan mRNA ini dia cuma ambilkan satu tebisan itu protein dia. Tapi dia bukan ambil protein dia. Dia ambilkan itu genetik yang coding kepada protein tu. Jadi ini kaedah ini lebih cepat sebab ini keadaan sekarang memang pandemik kan. Dia perlukan kaedah yang lebih cepat berbanding dengan kita kena biak bakar itu virus dalam mau ke ataupun kita kena hasilkan protein. Jadi ini mRNA ini dia setiap hari dia setiap saat dia pun berlaku dalam sistem kita dalam manusia. Maksudnya mRNA ini dia ambil daripada jujukan DNA virus itu daripada jujukan RNA virus itu, lepas tu dia secara buat secara melalui kejujuan genetik, lepas tu dia dimasukkan ke dalam satu lipid. Jadi apabila mRNA ini dia dibungkuskan dalam lipid, setelah ini vaksin daripada Pfizer dan Moderna, jadi dia akan disuntik ke dalam sel kepada tisu otot penggunanya. So apabila divaksinkan, ini mRNA dalam lipid sebab dia akan dekat dengan sel tu sebab sel kita memang ini struktur sel kita lah. Sel kita ada fosfolipid, maksudnya dia ada kandungan lipid juga. Ini lipid yang luaran tu, bungkusan tu dia akan mengenali sel kita dan lepas tu dia akan memasukkan mRNA itu ke dalam sel kita. So bila mRNA itu sudah berjaya memasuki kepada bahagian dalam sel kita tu, lama orang ini yang mereka khawatir bahawa sama adakah mRNA itu dia akan
dia akan bergabung dengan DNA kita ataupun genomik DNA kita dalam badan. Tapi ini sepatutnya tak pernah berlaku sebab mRNA ini dalam sel kita dia agak kompleks juga. Dia ada dua bahagian. Yang dalam nukleus itu DNA biasa, nukleus DNA kita biasa disimpan dalam nukleus. Maksudnya mRNA itu dia tak akan dapat ke bahagian nukleus itu. Kan? Jadi mRNA itu dia akan menggunakan fungsi-fungsi dalam sel itu untuk menolongnya menterjemahkan mRNA kepada protein. So protein ini akan sama dengan protein yang dihasilkan oleh virus itu. Memang sekarang ini mRNA dia bukan satu kaedah apa, tapi dia cuma merujuk kepada sistem daripada coronavirus ini COVID-19. Sebab COVID-19 ini merupakan antivirus. Jadi bila RNA virus ini masuk ke badan, dia pun menggunakan sistem kita untuk menghasilkan protein untuk kegunaannya sendiri. Jadi tak ada bezanya kita jika katakan kita kena menghasilkan sesuatu yang dengan nama macam mRNA ini, orang dengar macam mendapatkan mRNA itu. Tapi biasanya dia bukan. Akhirnya dia pun perlu pakaikan, dia pun perlukan protein daripada virus itu, tapi bukan satu ekor virus, tapi cuma satu serpihan daripada protein itu untuk jadikan sebagai vaksin. Dan protein itu akan mengaktifkan sel imun kita. Seperti apa yang virus buat itu. Tapi dia bukan virus sebenar, tapi satu fragmen yang kecil daripada virus itu saja. Jadi dia tak akan membawa sebarang kesan macam dari segi sakit kepada penggunanya. Itu saja. Masih? Dr. Liao, dalam masa yang sama juga sudah pasti orang ramai tertanya-tanya ada setengah vaksin perlu disuntik 2 kali untuk memastikan ia berkesan. Dalam masa yang sama apabila disuntik kepada badan kita, orang ramai tertanya sama ada berapa lama tempoh vaksin COVID-19 itu akan berkesan, akan melindungi diri kita daripada dijangkiti COVID-19. Dan apabila perkara itu berlaku, adakah vaksin COVID-19 pada awalnya kita difahamkan rakyat Malaysia akan diberi secara percuma? Adakah selepas ini sekiranya vaksin COVID-19 ini seperti yang WHO katakan ia akan sentiasa ada sebagai salah satu penyakit yang akan sukar untuk dihapuskan secara total. Jadi kita akan terpaksa hidup dengan COVID-19 ini dalam tempoh masa yang begitu lama. Dan adakah perlu vaksin COVID-19 ini diberikan kepada syarikat-syarikat farmasi-farmasi untuk didapati dengan mudah selepas ini oleh rakyat Malaysia? Ya, kalau boleh saya tambah, doktor, kita bandingkan dengan vaksin influenza, flu misalnya, perlu diambil setiap tahun ataupun setiap 2 tahun kerana ia boleh mutate. Ini berbeza. Boleh doktor jelaskan jangka masa panjang bagaimana kita nak bayangkan program vaksinasi ini? Okey, vaksinasi ini ialah sepatutnya dia fungsi utamanya yang untuk sebagai satu perlindungan. Tapi vaksin ini dia perlu disuntik secara berkelompok, khasnya pada masa yang pandemik macam ini. Katakan jika dia cuma diperkenalkan dalam satu kelompok kecil, kesannya tak jelas berbanding dengan itu disebabkan untuk berbalik kepada soalan pertama. Tadi soalan pertama itu menjelaskan untuk balik ke soalan yang terakhir saya dengar itu ialah berbanding dengan influenza yang lain. Memang ini COVID-19 ini dia bukan macam influenza yang virus influenza itu. Virus influenza itu dia nampak lebih complicated sikit dari segi itu bahan genetiknya. Sebab influenza itu dia memang boleh mutasi disebabkan dia, saya tak mahu jelaskan dah terlalu ringkas dalam isi. Dia ada 8 segmen dalam RNA dia. Dia boleh tukar-tukar asyik untuk setiap tahun. Tapi coronavirus ini atau COVID-19 ini dia cuma ada satu itu bahan genetik yang agak panjang dan dalam satu saja. Itu sebabnya jika ada mutasi pun, tapi mutasinya tidak akan sangat kritikal berlaku pada protein, expression protein surface dia itu. Katakan mutasi yang baru-baru ini disahkan kat Malaysia bahawa kita ada golongan yang ada D614G itu kumpulan itu. Tapi kebetulan ini D614G ini berlaku pada spike protein dia. Tapi apa yang kita design vaksin ini daripada syarikat vaksin ini, mereka bukan fokus pada bahagian ni, nasib baik. Tapi mereka fokus kepada bahagian depan sikit. Maksudnya antibody yang sudah dihasilkan dalam badan, dia masih boleh mengenali virus COVID-19. Jadi sepatutnya tak ada masalah.
saya mohon maaf, boleh tolong jelaskan, ulangkan satu soalan lagi daripada Encik tadi, yang soalan pertama tu. Sama ada vaksin COVID-19 ini dia akan dikatakan akan COVID-19 virus ini dikatakan akan sentiasa ada di dunia ini. Ada tak keperluan untuk kerajaan selepas memberikan vaksin secara percuma, vaksin ini juga perlu diberikan juga edarannya kepada farmasi-farmasi di sekitar seluruh negara sekiranya berlaku kes COVID-19 lagi? Ini sepatutnya ada keperluan macam tu. Tapi disebabkan masa ini, vaksin memang seperti tadi Puan Nadia ada cakap, dia memang mengalami kesuntukan sekarang. Memang tak cukup supply untuk semua. Tapi pada masa hadapan, sebab boleh kita cuma renungkan, ini COVID-19 ini dia bukan satu penyakit yang baru-baru ini. Tapi dalam 20 tahun ini, katakan kali pertama ialah SARS yang pernah itu berlaku pada tahun lebih kurang awal 2005-2006 macam tu dekat Hong Kong. Itu SARS pertama. Tapi selepas tu dalam lingkungan 10 tahun kita pula ada itu satu MERS yang berlaku pada Timur Tengah yang tapi itu MERS itu yang antara yang paling kritikal sebab dia memang casualty rate agak tinggi hampir kepada 30%. Tapi nasib baik tak ramai yang terdedah. Lepas tu lepas 8 tahun daripada MERS, kita datang lagi ini sebagai kita panggil dia COVID-19. Jadi ini memang ada diperlukan pada masa hadapan bahawa vaksin yang berkaitan perlu disediakan khasnya mungkin disediakan oleh KKN dan sama ada untuk boleh distributed kepada farmasi itu bergantung kepada stok yang ada masa tu. Tapi kita pun berharap lepas ni kebanyakan pharma company mereka akan cuba untuk meningkatkan produknya mereka dan boleh lisensikan ini kepada negara-negara seperti kat Malaysia atau sekitarannya. So negara kita boleh hasilkan vaksin seperti apa mengikut kepada pattern mereka tu. Ya. Okey. Selepas ini kita nak teruskan perbincangan tentang patent ataupun hak milik terhadap pembangunan vaksin COVID-19 ini sangat penting juga untuk kita kemukakan. Tapi kita akan beristirahat seketika kembali selepas ini dengan perbincangan vaksin COVID-19 lagi. Bertemu kembali di Awani Pagi dan kami sedang membincangkan tentang vaksin COVID-19 susulan perjanjian kerajaan bersama dengan COVAX dan juga Pfizer dan BioNTech baru-baru ini. Kita nak melihat juga laporan Ipsos yang didedahkan semalam menunjukkan keyakinan terhadap sistem kesihatan telah pun meningkat tahun ini. Kita lihat apabila sistem penjagaan kesihatan menjadi tumpuan ketika pandemik ini, rakyat lebih percaya terhadap sistem kesihatan negara berbanding dengan 2 tahun lepas. 2018 63%, 2020 75%. Ini keyakinan yang meningkat. Kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Wan Nadia Wan Yaakob, CEO kumpulan TMC Life Sciences. Apa pentingnya keyakinan terhadap sistem kesihatan lagi-lagi apabila kita baru nak melancarkan program vaksinasi ini? Keyakinan dan vaksinasi, apa pentingnya bagi Nadia? Bagi saya kepercayaan ataupun trust kepada sistem kesihatan sangat penting ya, terutamanya apabila kita berdepan dengan pandemik dan penyakit berjangkit di mana bukan sahaja ubat ataupun vaksin yang penting tetapi juga mengubah lifestyle ataupun behavioral risk factors ya terhadap penyakit ini. Jadi apabila rakyat suatu negara mempunyai kepercayaan kepada sistem dan pakar kesihatan awam di negara tersebut, mereka lebih patuh kepada recommendations ataupun plan-plan seperti imunisasi yang diadakan di negara tersebut. Jadi kita lihat di negara-negara lain, mungkin apabila level of trust itu tidak setinggi, apabila kerajaan mengeluarkan contohnya mandat untuk memakai pelitup muka, rakyat mungkin mempersoalkan mengapa ataupun mereka tidak percaya, mengadakan berbagai teori konspirasi
mengapa kerajaan ingin mengadakan mandate tersebut. Jadi kita lihat kes-kes di negara tersebut makin meningkat juga. Baik, Nadia, kita juga ingin melihat kepada vaksin COVID-19 ini sama ada ia akan terus diedarkan oleh kerajaan ataupun kita perlu lihat dalam masa yang depan kita perlu beri peluang juga kepada mereka yang boleh afford, boleh menanggung kos untuk mendapatkan vaksin ini dengan menanggung sendiri kos itu, tidak perlu bergantung kepada kerajaan. Adakah kita perlu lihat kerjasama antara kerajaan dan pihak swasta seperti daripada pihak Nadia yang berada dalam industri ini? Bagaimana kita nak bayangkan program vaksinasi ini dapat diteruskan seperti mana dengan vaksin influenza sekarang ini juga ditawarkan oleh pihak swasta juga. Bagaimana, Nadia? Ya, sudah tentu ya pihak kerajaan tidak mempunyai belanjawan yang limitless. Jadi apabila mereka membeli vaksin tersebut, mereka mempunyai kumpulan-kumpulan ataupun kelompok yang memerlukannya yang lebih prioriti. Sama juga seperti dengan COVID screening ya. Saringan COVID yang dilakukan ada juga dilakukan di hospital kerajaan, ada juga dilakukan di hospital swasta. Dan ada kelompok-kelompok yang mungkin tidak dikenal pasti sebagai kelompok prioriti yang tidak ditawarkan saringan percuma di hospital kerajaan. Mereka melakukan saringan tersebut di hospital swasta dan ini bakal berlaku juga saya rasa dengan vaksin COVID ini kerana kita tidak mempunyai dos yang mencukupi. Kerajaan juga tidak mempunyai dana yang tiada had untuk membeli vaksin selama-lamanya. Jadi kita akan lihat kelompok yang diberi prioriti oleh kerajaan mungkin akan mendapat vaksin tersebut di hospital kerajaan dan mungkin kelompok-kelompok lain mungkin mengambil option untuk mengambilnya di hospital pihak swasta. Dan kami dari pihak swasta menyokong projek untuk mengimunisasikan rakyat Malaysia. Jadi kami juga akan memastikan bahawa perkhidmatan ini boleh diakses oleh semua rakyat dengan harga yang berpatutan. Nadia, dalam masa yang sama bercerita mengenai golongan yang paling rentan sekali, yang paling berisiko. Ya, kita banyak bincangkan vaksin COVID-19 akan diberikan kepada mereka pekerja barisan hadapan, golongan tua, mereka yang mempunyai penyakit berisiko dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat angka kes COVID-19 di Malaysia ini banyak sekali disumbangkan oleh kluster tempat kerja, kluster melibatkan warga asing dan sebagainya. Adakah keperluan untuk vaksin ini diberikan juga, golongan ini dimasukkan ke dalam golongan berisiko juga untuk penerima vaksin yang pertama COVID-19 ini, Nadia? Okey, kerajaan belum mengeluarkan lagi polisi yang jelas ya tentang pekerja-pekerja terutamanya pekerja asing. Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka approach ya saringan COVID ini, contohnya menggunakan perkeso untuk pencarum-pencarum perkeso itu dan juga mewajibkan pihak employer ataupun majikan untuk to bear the cost of saringan COVID ini. Jadi saya menjangkakan bahawa dengan vaksin COVID ini juga mungkin akan berlaku polisi yang sama di mana majikan-majikan harus menanggung kos untuk mengimunisasikan tenaga kerja terutamanya tenaga kerja asing. Tapi ini belum lagi diputuskan oleh kerajaan. Tapi kalau kita lihat apa yang mereka lakukan untuk saringan COVID-19 itu sendiri, mungkin polisi itu akan dipanjangkan kepada vaksin COVID. Nadia, dalam masa yang sama, kalau kita lihat, kalau begitu caranya sukar sekali untuk majikan, terutama sekali syarikat-syarikat yang menggaji pekerja-pekerja warga asing, mereka tekanan ekonomi pandemik COVID-19 perlu memperluaskan perumahan kepada pekerja mereka untuk rumah mereka diluaskan supaya penjarakan itu dapat dilakukan. Dalam masa yang sama mereka terpaksa tanggung kos ujian saringan COVID-19. Kalau tak tanggung penuh mungkin ada setengah walaupun dibayari oleh pekeso dan sebagainya. Dan jika vaksin ini juga perlu ditanggung oleh majikan, tidakkah ini akan memberi beban yang begitu besar kepada majikan itu sendiri? Pendapat Nadia sendiri? Ya, krisis ini menampakkan bahawa kesihatan itu bukan sahaja tentang virus. Ia juga tentang dari segi sosial, perumahan, nutrisi, akses kepada air dan sebagainya. Ini menampakkan bahawa soal kesihatan itu sebenarnya soal yang sangat besar. Jauh melangkau daripada Kementerian Kesihatan Malaysia melibatkan sektor-sektor yang lain.
Jadi dari pihak majikan pandemik ini telah mempercepatkan evolusi syarikat-syarikat untuk mengadaptasi kepada work from home, untuk melakukan lebih banyak perniagaan di atas talian, dan mungkin dengan masalah-masalah yang bakal dihadapi dengan menggunakan tenaga kerja asing yang murah, mungkin kita akan melihat industri-industri ini mempercepatkan otomasi ataupun mengurangkan reliance kepada non-skill labor ini, kerana kos untuk menggunakan tenaga kerja ini akan meningkat. Okey, kita hanya berbaki 1-2 minit sahaja. Kita nak terus bersama dengan Dr. Liao yang kita tahu bercakap tentang vaksin COVID-19 ini. Kita juga paling penting perlu faham bahawa ini bukan akan memuktamadkan segalanya tentang pandemik COVID-19. Kita masih lagi perlu hidup dengan COVID-19, perlu memakai pelitup muka kerana kita perlu faham di sini ada perbezaan. Vaksin COVID-19 hanya melindungi daripada penyakit dan simptom COVID-19, tidak melindungi daripada virus COVID-19. Ini berbeza. Boleh doktor ringkaskan, jelaskan secara ringkas? Saya macam ni ya, sebab COVID-19 ni so far ialah daripada data klinikal yang kita ada daripada pharma company, dia memang ada efekasi yang tinggi. Tapi efekasi ini dia pada peringkat ini dia kita pun berharap dia akan boleh offer menawarkan protection, tapi dari segi protection yang berapa lama itu ialah bergantung kepada jangka masa yang panjang lagi. Jadi apa yang tadi Miss Naras cakap ini betul. Maksudnya in the future, lepas walaupun kita sudah diberi vaksin, SOP masih perlu dipatuhi lagi. Seperti saya ambil satu contoh seperti satu penyakit itu smallpox. Walaupun vaksin telah diperkenalkan pada 60-an, tapi dia perlu ambil masa 15 tahun untuk membangkitkannya. Jadi saya rasa ini pandemik ni kita pun kena patuhi apa-apa yang kita tahu seperti dalam sejarah penyakit yang kita mengalami yang masih. Baik, terima kasih Dr. Liao dan juga Wan Nadia Wan Yaakob. Dr. Liao daripada Universiti Sains Malaysia dan Wan Nadia Wan Yaakob daripada kumpulan TMC Life Sciences. Banyak sebenarnya yang boleh dibincangkan lagi tentang vaksin COVID-19, tapi masa amat mencuburi kita. Itu saja yang kami dapat bawakan berhubung dengan vaksin COVID-19. Susulan perjanjian bersama dengan Pfizer COVID-19 dijangka dapat diterima hujung ataupun awal tahun depan 2021. Hafizi. Ya, dan sekian daripada kami. Saya Hafiz Zaman. Dan saya Nala Huda Hassan Muhammad.